Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Masalah Zamzuri, Ummu Aisyah, Nisa Nur Hasanah, top fan kita, Ummu Aisyah, Nurmala Mahmud, Safwan Ibrahim, dan semua para penonton yang rahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kerana pada malam ni Allah beri kepada kita kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat yang indah ini. Bertujuan tak lain tak bukan untuk menyuburkan iman. Kerana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berkata, "Lau kana al-qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillahi azza wa jal." Kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai contohnya, atau kama qal, kalaulah hati itu bersih maka dia tidak akan puas membaca ayat-ayat Allah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna mimman tasfu qulubuhum ila zikrik. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan yang sentiasa hatinya cenderung suka untuk mendengar dan bincangkan, memahami, menghayati ayat-ayat yang indah ini. Malam ni kita lihat ayat ke-83, 84, 85 di surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا." صدق الله العظيم. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, boleh lihat jilid kelima muka surat 392 hingga seterusnya. Jilid kelima muka surat 392. Maksudnya, dan bila kami berikan kesenangan kepada manusia, nescaya berpalinglah dia dan melakangkan dia dengan sifat yang sombong. Apabila dia ditimpa kesusahan, nescaya dia putus asa. Katakanlah, tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Rabbmu yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, di sini Allah menceritakan lagi keaiban, kekurangan, kelemahan manusia. Memang manusia ini lemah. Madailah untuk dia tahu dia lemah dan hina kerana dia pernah keluar dari saluran najis. Dua orang manusia sama dua kali. Pertama daripada ayahandanya, kedua daripada bondanya. Maka madailah hakikat itu untuk menjadikan manusia ini pasrah kepada kelemahan dirinya. Betapa hinanya dia. Jadi Allah memberitahu kita tentang kekurangan manusia sebagai makhluk, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah dalam dua keadaan, bahagia ataupun sengsara. Jika dia menolong dan berikan apa yang menjadi keinginannya, maka dia tidak mahu taat kepada, enggan menyembahnya dan membelakanginya dengan sifat sombong. Mujahid mengatakan iaitu menjauhkan diri daripada Allah SWT. Berkaitan hal ini, penulis iaitu Ibn Kathir mengatakan yang demikian itu adalah firman Allah seperti dalam ayat yang lain, iaitulah falamma najakum ilal bari a'radtum. Dari ayat surah yang sama yang kita telah bincangkan dahulu, bahawa manusia ni bila berada dalam kesusahan dia ingat Allah, bila dalam kepayahan dia kembali pada Allah, tapi dalam kesenangan dia lupa pada Allah. Seperti kisah yang dikemukakan dalam hidup kita yang mungkin kita pun pernah mendengarnya. Seorang pergi belajar luar negara, dapat beasiswa, dapat peruntukan, mungkin ayah ibunya orang berada, belajarlah luar negara dalam bidang yang tertentu, bidang profesional lah orang panggil, apa jua bidang sekalipun, doktor ke, engineer ke, arkitek, accounting, accountant dan sebagainya. Maka pulanglah dengan kelayakan akademik yang tinggi, nak cari kerja pun senang, kemudian boleh buka firm sendiri, berniaga, maju, berjaya, pakai kereta paling mewah, paling hebat, duduk di rumah yang paling hebat, berkahwin dengan orang ternama, berpangkat juga sepertinya, berkedudukan, jelita, cantik, kurniakan anak-anak yang hebat-hebat, belajarnya pun hebat. Orang ini tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat segala yang diberikan oleh Allah itu atas usahanya, seperti kata-kata Qarun. Nanti ada kesempatan kita bincang surah Al-Qasas, kisah tentang Qarun, iaitu Qarun ini berkata, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku diberikan kekayaan ini wahai Musa dengan sebab kemampuan aku. Aku bina kekayaan daripada scratch. Ni kata-kata kita dengar sebahagian segelintir umat Islam pun turut berkata demikian. Kagumnya kepada pencapaian dirinya, lupa yang berinya kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya tuan-tuan, diceritakan oleh Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya, berlaku keadaan seperti ini, seorang yang belajar tinggi, tak mengamalkan Islam, hidupnya serba mewah, maka dia pun hidup dalam keadaan kebendaan, lupa pada Allah, kaya. Tak semua orang kaya begitu tuan-tuan ya, tapi sebahagian daripada mereka. Akhirnya pada satu hari dia mengalami sakit mata. Dia pergi pada doktor yang paling pakar untuk merawat sakit matanya. Merawat mata itu rupa-rupanya kena kanser mata, dan tak kena sebelah, kena dua-dua belah. Ini satu penyakit yang berlaku di abad baru lah tuan-tuan. Dulu-dulu orang tak kena pun kanser mata. Saya bertanya kepada golongan yang ahli dalam bidang mata, doktor-doktor mata, tabibul uyun ni, mereka berkata ni satu penyakit baru menimpa manusia. Mungkin kerana terlalu banyak melihat perkara-perkara lara lah tuan-tuan. Kerana Allah menjadikan mata ni untuk melihat benda-benda yang baik kan, melihat laut, melihat hutan, melihat awan, melihat langit, melihat malam, melihat yang halal untuk kita lihat, melihat ibu ayah, supaya timbul rasa kasihan, kasih kepada mereka atas segala jasa mereka membesarkan kita, seperti telah kita bincangkan dalam ayat 20-an pada surah Isra yang lalu. Tapi mata ini sudah digunakan untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan jangan terkejut ya. Dalam satu kajian dibuat oleh majalah Forbes Antarabangsa International, antara perkara yang paling suka dilihat oleh manusia di alam maya ini adalah perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan memfahamlah bahawa penilaian skala jualan benda-benda yang bersifat haram ini dengan anak-anak perempuan yang tak tahu hala tuju pun menjual wajahnya, penampilannya untuk dapat duit, dan tak cukup-cukup dalam kehidupan ni, tak ada sifat qanaah, nak jadi mewah. Ya, ini tak belajar pandai pun tak apa, rupa cantik, injek sana injek sini, nanti nampak cantik, lepas tu pergi ambil gambar hantar ke mana-mana jual. Tak cukup muka badannya. Maka tuan-tuan ni boleh kasihan, kata majalah Forbes ini, dan satu kajiannya, bisnes ini bernilai billion, 300 billion internationally tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah selamatkan kita daripada musibah ni tuan-tuan ni. Selamatkan anak-anak kita daripada musibah ni. Doa yang saya telah ijazah kepada tuan-tuan sebelum ni, amalkanlah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffaq bidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan doa ni telah kita pelajari kan. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan melakukan taat, kekuatan meninggalkan maksiat. Kasihanilah aku dan ampunkan bagiku. Bantulah aku untuk mengasihi orang-orang miskin kelilingku, terutamanya kaum kerabatku. Kalaulah engkau mengkehendaki satu musibah berlaku pada umat ini, matikan aku dalam keadaan selamat daripada musibah itu. Ya Allah, aku mohon cinta padamu, cinta pada orang mencintaimu, cinta kepada amalan mendekatkan diriku kepadamu. Minta pada Allah dia beri kekuatan, ketebalan, kekebalan iman menghadapi ujian dan juga fitnah yang ada pada hari ini tuan-tuan ya. Jadi cerita Dr. Ratib Nabulsi, orang kaya ini pulang luar negara, hidupnya mewah, kedudukannya, pangkatnya, hartanya melimpah ruah. Dia tidak ingat Allah. Tiba-tiba satu hari dia mengalami sakit mata. Dia pergi ke hospital doktor paling pakar mengesahkan, selepas didiagnos, akhirnya mendapati bahawa matanya kena kanser. Dah kena sebelah, kena dua-dua belah. Maka kawan-kawannya pun datanglah menziarahinya, mengingatkannya kepada kewajipan untuk beriman qada dan qadar. Terimalah daripada Allah. Kalau ujian berlaku dalam hidup, apa doanya kita dah belajar tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi? Tak ingat. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan bagiku satu yang baik daripadanya. Maka orang kaya yang lupa daratan ini, bila diuji Allah dengan kena penyakit kanser mata, kata Dr. Ratib Nabulsi, maka mulalah dia menyesal. Puluhan tahun dia habiskan hidupnya jauh dari Allah, sekarang barulah ingat Allah, mujur ada kawan mengingatkan. Maka terkeluarlah dari mulutnya berkata, aku redha kalau aku tak kaya macam ni, jadi pengemis tepi jalan pun tak mengapalah, rumah miskin pun tak mengapalah, tak ada kekayaan macam ni pun tak mengapalah, asalkan mata aku melihat. Tapi nasi dah jadi bubur tuan-tuan. Masa dah berlalu, puluhan tahun yang telah kau habiskan, mudah-mudahan Allah menerima taubatmu. Jadi manusia begitu sifatnya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. A'rad ni perkataan i'rad. I'rad ini maknanya berpaling. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah, na'a bi janibi, ini diambil perkataan janib. Kalau kita belajar bahasa Arab, janib ni maknanya di tepi, di samping.
Jadi bahagian badan kita yang dipanggil, yang terdapat tangan pun kita panggil sebagai janb. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, jadi dalam penggunaan perkataan yang dimaksudkan di sini wa na'a bi janibih, na'a bi janibih harfiah berarti menjauhkan dengan membawa, serta sampingnya maksudnya tidak menghiraukan, dan difahami dari sudut maksud di sini angkuh, tuan-tuan. Bila kami beri nikmat kepadanya, a'rada wa na'a bi janibih, maksudnya sini kiasan kata merujuk kepada sifat angkuh, sifat tak peduli pada perintah Allah, meninggalkan perintah Allah kerana nikmat yang begitu banyak melimpah ruah dirasai olehnya. Jadi sekali lagi, kalau kita terlihat pengajaran beradab kepada Allah dengan menyebut kenikmatan sebagai bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, idza an'amna 'alal insan, apabila kami berikan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau kita belajar adab dengan Allah ni, segala nikmat disandarkan kepadanya. Tapi segala perkara yang tidak baik, tidak layak disandarkan kepada Allah, walaupun hakikatnya daripada Allah juga. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan carilah dalam YouTube tafsiran kepada surah Asy-Syu'ara yang pernah saya bincangkan, bagaimana Nabi Ibrahim AS bila baginda menceritakan tentang Allah, baginda menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dia menyembuhkan. Alladhi at'amani wa yasqin, yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim menceritakan adabnya pada Allah, bahawa Allah beri makan, Allah beri minum padanya, tapi kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Kerana begitulah adab kita dengan Tuhan, segala perkara yang baik kita sandarkan kepadanya, segala perkara yang buruk kita jauhkan daripadanya, walaupun hakikatnya memang daripada Allah juga. Jadi dalam ayat ini, manusia ini akan ingat Allah bila dia susah. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, bila dia disentuh oleh satu kesusahan, maka dia akan putus harap daripada Allah SWT. Dia akan susah dalam hidupnya, barulah diingat kepada Allah, barulah dia kembali kepada Allah. Ini merupakan sifat manusia. Kalau kita dapat perhatikan dalam surah Yunus ayat ke-12, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massal insana dhurru la'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Apabila manusia disentuh oleh kemudaratan, lihat tuan-tuan ya, indahnya ayat Allah yang telah saya bincangkan dengan tuan-tuan. Setiap kali tak jelas ke kat Singapura ni? Suara tak jelas di Singapura. Sahabat-sahabat lain jelas tak? Ni saya cakap seorang-seorang pula nanti. Labuan clear, alhamdulillah. Nampaknya clear. Mungkin ada inisiatif untuk apa orang kata cabut dan pasang balik semula ke, mudah-mudahan boleh dengar. Clear ke? Anis Jamilia, Diamond Dayang, Nurida Idrus, Ida Sauda, clear, jelas. Mariati Cik Omar, jelas semua ya? Alhamdulillah. Jadi kembali kepada sifat manusia ni, bila ditimpa satu kesusahan dia ingat pada Allah, bila ditimpa kesenangan, dapat kesenangan, dia akan jauh daripada Allah, dia lupa pada Allah, dia lupa Allah yang berinya. Jadi manusia mengalami dua keadaan. Pertama, sesuai dengan fitrah kesuciannya, menghantar dia kembali kepada Allah waktu mengalami kesulitan. Dan kedua, bila keadaan normal dan kebiasaan, menjadikan dia terhalang untuk ingat Allah, untuk mensyukurinya. Jadi ayat ini menceritakan sikap manusia jenis kedua, iaitulah bila dia senang, dia dilempahkan segala nikmat oleh Allah, maka dia terlupa untuk ingat pada Allah SWT, terlupa untuk kembali kepada Allah. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi inilah sifat manusia yang Allah tegur, Allah ingatkan untuk mereka mengetahui, mereka memperbaiki, mereka muhasabah diri. Kemudian datang ayat yang ke-84, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Rabbmu yang lebih mengetahui siapakah yang lebih benar jalannya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan syakilah, syaklun, ia merujuk kepada asal makna syakilah ni maknanya cabang. Cabang pada satu jalan. Kata Ibn Ashur menjelaskan perkataan syakilah ini bahawa ia bererti jalan atau kebiasaan oleh seseorang. Syekh Qutb pula memahaminya dalam erti kata cara dan kecenderungan. Jadi maksud makna ini benar. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap manusia memiliki kecenderungan, potensi, pembawakan yang menjadi pendorong kepada aktiviti hariannya.
Jadi sebahagian daripada pakar pengkajian sifat dan juga sikap manusia ini berkata bahawa manusia ini ada 4 type, 4 pattern, 4 jenis. Jenis yang pertama, kata mereka, adalah orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau dibuat satu benda, adalah dia sentiasa tekun dan teliti. Ini pattern yang kedua. Pattern yang ketiga, sikapnya adalah pekerja yang bersungguh-sungguh. Yang kedua tadi teliti, yang ketiga ni bersungguh-sungguh, bekerja keras, hard working. Yang keempat, kata golongan yang pakar mengkaji manusia ni, jenis yang keempat, manusia yang bersifat seni. Ni adalah orang yang mempunyai imajinasi yang tinggi. Orang seperti arkitek, golongan seperti pelukis, artis, golongan ahli muzik. Ini merupakan jenis yang keempat, kata golongan yang pakar mengkaji sifat-sifat manusia. Jadi semua manusia ini dilahirkan oleh Allah dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Anak sendiri pun kita dah boleh lihat, yang seorang ni memang daripada kecilnya kesungguhannya luar biasa sekali. Dia ni layak untuk menjadi seorang doktor contohnya. Ketelitiannya, kesungguhannya, kepimpinannya. Jadi manusia ni bagai-bagai. Ada yang memang Allah lahirkan daripada kecil lagi memang suka berhibur. Kalau kita tekan, dia boleh bergaduh dengan dia, tuan-tuan. Tapi jangan lupa, Allah telah menjadikan untuknya ada potensi-potensi untuk mengisi jawatan-jawatan tentu di alam ini. Kerana itu mereka berkata, Subhanallazi wazi'ul mawahib. Maha suci Allah yang mengagih-agihkan keterampilan, kemampuan, kelebihan pada setiap manusia. Kalau semua orang hebat dan pakar nak jadi orang yang berkeahlian dalam bidang perubatan, semua nak jadi doktor, siapa nak jadi jururawat, tuan-tuan? Kalau semua orang adalah engineer yang hebat, pengiraannya, ketelitiannya, siapa nak jadi foreman, mekanik? Kalau semua orang itu merupakan orang yang bijak, belajar ke PhD untuk jadi pensyarah universiti, profesor dan sebagainya, siapa agaknya nak didik anak-anak kita kat tadika, kat taska, kat sekolah rendah agaknya? Kalau semua orang bijak, semua nak jadi pensyarah, siapa dia nak jadi cikgu sekolah menengah? Contohnya, tuan-tuan. Jadi ini pembahagian yang telah Allah tetapkan. Dan ada pula manusianya sifat ni introvert, ada yang extrovert. Ni adalah kecenderungan. Ada yang berani luar biasa, ada yang penakut tak memasal. Jadi ada yang dermawan, ada yang kedekut, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang sentiasa mengenang budi, ada yang selalu menafikan jasa orang lain. Jadi inilah dia sifat-sifat yang ada pada manusia. Dalam kaitan manusia ayat ke-83 itu bagi menunjukkan sebenarnya Allah SWT telah menjadikan untuk mereka, tapi mereka boleh mengubah diri mereka dalam arti kata bersungguh-sungguh untuk mujahadah dan memperbaiki diri. Jadi ini yang Rasulullah SAW telah bangunkan dari para sahabat. Kalau kita kaji, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri menulis satu kitab sirah yang sangat penting untuk kita baca. Alhamdulillah pada hari ini, kalau tak silap saya, telah pun diterjemahkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Lama dahulu, lebih 20 tahun lalu telah pun diterjemahkan. Antara karya yang hebat tentang sirah Nabi dengan istintajnya, kajiannya, outcome-nya, tentang rumusan-rumusan yang dilakukannya. Maka kalau kita perhatikan, Nabi kita SAW telah pun membimbing satu umat Arab yang terkenal sebagai golongan pendendam, pembunuh, ada kalangan mereka pemalas, mungkin berperang dengan sebab-sebab yang remeh, berperang bertahun-tahun seperti yang kita pelajari dalam sirah Nabi tentang perangan antara Aus dan Khazraj, namanya Yaumul Bu'ats. Berpuluh-puluh tahun mereka berperang, 40 tahun, tentang hanyalah sebabkan kematian seekor unta di kalangan kabilah musuh. Tapi Nabi SAW bila datang, Nabi telah pun membangunkan jiwa kepimpinan dalam diri para sahabat. Itu sebab kita digalakkan untuk sentiasa baca ayat 74 surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan kami, pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata mandang, dan jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Kalau kita dalam sujud baca doa ni, kita tambah jadi Allahumma hablana, Allahumma rabbana hablana min azwajina. Kita menukar ayat Quran tu menjadi doa kalau dalam sujud. Kerana dalam sujud dan juga rukuk kita dilarang untuk membaca ayat Quran. Kalau ayat Quran itu bersifat doa, kita tambah di awalnya jadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, kita tambah jadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barulah kita boleh menjadikannya sebagai doa dalam sujud kita, tuan-tuan ya. Kerana hadis yang sahih, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu abdu ila rabbih kaunu sajidan fa'kthiru fihi du'a. Serapat-rapat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka banyakkanlah berdoa. Kata para ulama, kalau kita doa dalam bahasa Arab boleh lafazkan,
Tapi kalau kita turun dalam bahasa Melayu, letak dalam hati kita ketika sujud itu. Jadi kecenderungan manusia ini memilih untuk sama ada dia menjadi orang yang baik, yang taat, ataupun orang derhaka kepada Allah SWT. Allah telah menjadikan, tapi dengan pilihan dia sendiri. Kita melihat contoh-contoh yang banyak di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in, yang sebahagiannya merupakan golongan sebelum Islam, pembunuh, golongan sebelum Islam merupakan orang yang penganiaya orang, zalim dan sebagainya. Tapi datang Islam, mereka berubah menjadi sebaik-baik manusia. Maka kata Safiur Rahman Mubarakfuri, Nabi SAW meneliti di kalangan para sahabat itu, sifat-sifat mahmudah itu dibina, disuburkan, dipimpin, dibimbing, dan secara automatik dia mengatasi sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri mereka. Sifat mazmumah ataupun kekurangan itu kadang-kadang susah untuk dibuang, tuan-tuan ni. Seperti ada kisah tentang seorang yang tabi'i yang terkemuka yang sangat berjasa kepada Islam. Sayyidina Ali sangat menghormati, menyayangi, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau kita belajar bahasa Arab, Abul Aswad Ad-Du'ali ni antara yang terlibat untuk membuat nahwu Arab, nahwu dan saraf. Kerana bila Sayyidina Ali memimpin, ramai orang ajam masuk Islam. Orang ajam ni maknanya bukan orang Arab, orang Parsi, orang Rom, mungkin di kalangan bangsa-bangsa lain yang tidak ada, Afrika yang tidak memahami bahasa Arab. Maka mereka membaca, menyebut bahasa Arab salah. Maka Sayyidina Ali telah menggalaskan tanggungjawab itu kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menandakan Quran, membariskannya, mengajar, meletakkan satu silibus untuk diajar anak-anak orang ajam ini nahwu dan saraf. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang saleh, orang hebat, siqah. Tapi ada satu kelemahan pada Abul Aswad Ad-Du'ali ni, iaitu beliau seorang yang sangat kedekut. Kita ini masyhur, tuan-tuan. Kalau orang datang ke rumahnya pun dia tidak akan menjamu mereka makan. Walaupun isterinya masak begitu enak, baunya dihidur dia orang datang, tapi dia tak akan jamu. Sifat kedekut ada pada seseorang, mungkin ada, tapi tidak mencacatkan nilai bahawa sifat-sifat baik yang ada padanya. Kerana itu Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan dari sudut siqah dan juga tidak siqahnya seorang itu, man zadat hasanatuhu ala sayyiatihi fahuwa siqatun. Penilaian orang itu siqah di sisi ulama hadis bukannya dia maksum. Manusia itu tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi saja, Rasulullah saja. Jadi kalangan manusia ini ada kelemahannya, tapi kelemahannya itu kurang nak dibanding dengan kebaikannya sangat banyak, yang sangat menyerlah. Sama juga, tuan-tuan, kita jadi pak mentua, mak mentua, tengok pada menantu kita sebelum kahwin dulu, lepas kahwin beza daripada yang kita jangkakan. Tapi manusia tu memang tak perfect, tuan-tuan. Kebaikannya jangan dinafikan. Janganlah kerana kelemahan tertentu boleh menyebabkan perpecahan, perceraian dan sebagainya. Jadi bila manusia ini mempunyai sifat-sifat yang telah Allah tentukan, dia bertanggungjawab untuk memilih, melatih dirinya, mengasah bakatnya untuk jadi orang baik. Kalau kekurangan itu, kita pula sebagai pemimpin adalah kita tutup, kita bina dan suburkan sifat-sifat, kualiti-kualiti yang bagus yang ada dalam dirinya, macam Nabi lakukan kepada para sahabat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Nabi tak pernah meminggirkannya kerana sifat tegasnya yang begitu ketara. Nabi biarkan. Amr bin Al-As yang masuk Islam, yang saya cerita banyak kali kepada tuan-tuan tentang kebijaksanaannya, keterselahannya. Suhaib bin Amr yang merupakan seorang pemidato di kalangan orang-orang Quraisy yang terkemuka, yang telah meminta kepada Nabi dengan tegasnya dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah untuk memadam perkataan Rasulullah, letak Muhammad bin Abdullah. Orang-orang ini mempunyai sifat-sifat dalam diri. Mungkin kita tak suka bersifat-sifat itu, tapi jangan lupa ada jawanib ijabiyahnya, ada aspek-aspek potensi diri yang sangat positif yang diperlukan untuk Islam yang ada dalam dirinya. Jangan kita nafikan. Pemimpin-pemimpin bertanggungjawab untuk menyemak, melihat, dan kita ibu bapa pun patut menyelahkan sifat-sifat baik yang pada anak kita. Perkara-perkara yang buruk itu kita sembunyikan dan perlahan kita atasi. Jadi pergaulan akan menentukan sifat manusia ini sebenarnya, pergaulannya. Itu sebab Imam Ghazali berkata, bergaulah dengan manusia, orang ramai, orang saleh, kena cari guru yang mursyid, kawan yang bijak, yang baik, dan kadang-kadang kena dengar juga pandangan musuh. Pergaulan ini akan memberi kepada kita satu kesedaran. Kalau semua orang mengatakan kita tak betul, maknanya tak betul, tuan-tuan. Jangan kita pergi minta bukti pula. Mana bukti aku tak betul? Mana bukti masa aku memimpin tak betul? Orang semua mengatakan awak tak betul. Cara pemimpinan awak tak betul, tak sesuai, tak selari dengan zaman, tak seperti yang dijanjikan dulu. Maka kena baiki diri. Jangan kita mendabik dada pula untuk mengatakan aku betul, semua orang salah. Takkanlah semua orang mengatakan tentang kita tu tak betul. Takkan kita seorang pula betul, tuan-tuan. Semalam saya jelaskan kepada tuan-tuan, atau pagi tadi, kepimpinan ni ada 5 jari kat tangan kita. Tengoklah, pemimpin yang bagus disertai oleh ahli korporat
ahli ahli businessman yang bagus, yang tunjuk apa-apa boleh buat. Ni apa ni, simen ni rosak, tukar jadi marmar, cantik sikit masjid kita, orang kaya boleh buat. Kemudian dampingi orang-orang tua kerana pengalaman mereka berharga untuk kita, walaupun mungkin tak sesuai, tapi kita boleh pakai daripada 10 yang diberi, mungkin 2 tu kita akan jumpa dalam kitab. Yang ketiga, jumpa dengan orang muda, dengar daripada mereka cerita rasa mereka, aspirasi mereka. Yang tak menepati Islam tu kita abaikan nasihat mereka yang bagus, dan hikmah itu kita buat. Kemudian ada anak-anak jadi kecilnya, budak-budak juga kita sayangi, barulah kita jadi pemimpin yang berkualiti. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hidup ini, kata para ulama tafsir, pandu kepada type-type manusia ni. Pergaulan mematangkan kita, membuang mazmum yang ada pada diri kita. Tadi saya jelaskan bahawa manusia ada 4 type. Yang pertama, golongan yang sangat kuat ibadah. Yang kedua, golongan yang sangat teliti. Yang ketiga, golongan yang merupakan sangat hardworking, sangat kuat bekerja. Dan yang keempat, merupakan golongan yang cenderung kepada kesenian, benda-benda bersifat abstrak. Jadi inilah dia pembentukan peribadi manusia yang Allah Ta'ala tetapkan, tapi semuanya berpeluang untuk jadi orang yang baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Firman Allah pada hujung surah Al-Ankabut. Orang yang bersungguh untuk baiki dirinya, kami akan ilhamkan kepadanya, tunjukkan dia jalan untuk baiki diri. Sungguhnya Allah bersama dengan orang bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Jadi pergaulan memberi pengaruh yang besar dalam menentukan sikap, budi dan juga akhlak seseorang. Jadi kalau kita baca dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil, orang itu berada dalam agama temannya, maka lihatlah siapa yang jadi teman kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, bau minyak wangi itu melekat kat badan kita. Kalau kita berkawan dengan perokok, bau rokok itu melekat di baju kita. Maka kita pilihlah orang yang akan membantu kita membentuk peribadi kita. Bagi kita, ibu ayah tak salah untuk sesekali jemput anak-anak kita, kawan-kawan anak kita datang ke rumah untuk kita mengenali anak kita berkawan dengan siapa. Kalau kita nak buat, hari jadi pun tak ada masalah. Fatwa para ulama dengan tujuan untuk mengambil peluang mendekati kawan-kawan anak kita, mengenal pasti budi mereka ini, hati budi mereka ni. Jangan biarkan anak-anak kita berkawan dengan golongan yang entah apa-apa, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yang ditampung oleh perkataan syakilah. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi walaupun Allah telah menetapkan untuk kita perwatakan kita, sifat kita, tapi kita mempunyai, oleh kerana kita tidak tahu perkara ketentuan di sisi Allah, maka kita bertanggungjawab untuk memperbaiki diri kita sendiri, meningkatkan upaya diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Inilah maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, kata Syekh Dr. Ratib Nabulsi berkenaan ayat ini, bahawa dalam hidup ini kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan banyak perkara yang baik dalam hidup kita, dan seandainya ada ujian, lihatlah orang yang ada ujian lebih dahsyat daripada kita. Maka cerita Dr. Ratib Nabulsi yang tafsirnya. Qala li tabib dakhaltu baitan fawajadtu fihi 4 aulad bulhin. Kata seorang doktor di hospital kepada aku, kata Dr. Ratib Nabulsi dalam satu pertemuan, nak ceritakan bagaimana hebatnya ujian Allah kepada setengah manusia. Kita terima ujian tak seberat mereka. Ini ada kaitan dengan pilihan kita untuk menjadi orang lebih baik. Kenapa kita kena pilih jalan ketaatan, tuan-tuan? Lihat keliling kita. Kata Dr. Ratib Nabulsi, ada seorang doktor merawat pesakitnya, maka seorang pesakit datang bawa anak dia OKU, tuan-tuan, autism. Kerjanya menghempas-hempas kepalanya ke dinding. Kalau dapat alat-alat yang tajam, bimbang kalau dia mencederakan dirinya atau orang kelilingnya. Dah tu bila doktor tu rawat, rupa-rupanya hamba Allah ni ada 4 orang anak sedemikian, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebatnya ujian orang macam ni, tuan-tuan ya. Maka anda yang tidak dikenakan ujian macam tu berat seperti yang diberikan Allah kepada orang itu, anda wajib bersyukur pada Allah di atas nikmat sihat, di atas nikmat bila anda diberikan pangkat, diberikan kelulusan, diberikan isteri yang baik, diberikan rumah yang selesa, diberikan kerja. Orang lain dibuang tapi anda kekal bekerja, alhamdulillah. Maka hendaklah kita berusaha untuk mempertingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya peluang untuk sentiasa bersyukur pada Allah.
lihatlah orang yang kurang daripada kita, jangan lihat orang yang lebih daripada kita. Unzur ila man huwa dunakum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'amallahi alaikum. Dalam hadis sahih Nabi menjelaskan, lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu, lihatlah orang yang lebih daripada kamu dalam akhirat, kurang daripada kamu dalam dunia. Kerana bila kamu melihat orang lebih daripada kamu dalam keduniaan, kamu akan memperlekehkan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kamu. Jadi inilah dia yang patut kita jadikan asas dan juga muntalak, intilak, nuqsatul intilak, maknanya satu platform untuk kita bersyukur pada Allah, menjadikan asas syukur kepada Allah bila melihat nikmat yang Allah beri pada kita yang tidak diberi kepada orang lain. Satu ujian diberi pada orang tapi tidak dikenakan kepada kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dr. Al-Alusi bercerita tentang peperangan Mu'tah dalam kaitan ayat ini, bahawa dalam perang Mu'tah Nabi telah menggalaskan tanggungjawab kepada 3 orang sahabat yang mulia untuk memimpin tentera Islam. Pertama, jeneral dilantik oleh Nabi namanya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah wafat, mati syahid, gantikan tempatnya Nabi suruh namanya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Ini sepupu Nabi SAW, abang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Ja'far wafat, mati syahid, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Ini 3 orang jeneral besar, tuan-tuan. Zaid bin Harisah, pemberani yang luar biasa, panglima yang sangat hebat. Kalau dia mati, gantikan tempatnya dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau dia syahid juga, gantikan tempatnya dengan seorang bernama Abdullah bin Rawahah. Maka apa yang dikatakan Nabi itu memang benar-benar berlaku. Zaid bin Harisah mati syahid. Ja'far bin Abi Talib mengambil panji-panji itu menjadi ketua, tangannya ditebas, tangan kanannya, tangan kirinya ditebas, pegang tangan kiri ditebas, pegang dengan apa yang berbaki pada lengannya. Maka akhirnya beliau jatuh dan Nabi menyatakan bahawa Allah telah menggantikan untuk 2 tangan yang ditebas, putus dalam perang Mu'tah itu, dengan 2 sayap diterbang dengannya di syurga Allah. Tiba giliran Abdullah bin Rawahah pula untuk mengambil tanggungjawab panji-panji itu. Tapi ketika dia nak mara ke depan, terdetik dalam hatinya sedikit rasa takut, tuan-tuan. Maka ketika rasa takut itu menyerubunginya, maka mulalah Allahu Akbar. Beliau rasa menyesal di atas rasa ketakutan yang berada dalam hatinya itu. Sedangkan 2 orang jeneral sebelumnya telah pun mati syahid. Beliau ambil tanggungjawab, beliau rasa takut, rasa macam nak berundur. Takut, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tuan-tuan ada pengalaman, tuan-tuan mungkin tak ada pengalaman, saya pun tak ada pengalaman, tapi saya dengar cerita daripada orang yang punya pengalaman. Contohnya seperti ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Azam dalam buku beliau bertajuk Fathur Rahman fi Jihadi Afghan, pembukaan Ar-Rahman oleh dalam peperangan di Afghanistan. Ya, Allah Azam ini akhirnya meninggal dunia sebagai salah seorang syuhada dalam misinya membantu umat Islam di Afghanistan tentang tentera beruang merah, tentera Rusia yang kuat itu. Beliau bercerita bagaimana kadang-kadang dalam perangan tertidur, tiba-tiba bila tertidur itu dengar ledakan bom, tak tahu daripada mana datang. Bom itu pula bukan menyerang mereka, tapi bom itu menyerang musuh. Kapal terbang kekuatan MiG Rusia yang sangat canggih itu tiba-tiba tak boleh jatuhkan bom, mereka turun menyerah diri. Mereka kata tengok burung banyak menutup langit sehingga kapal terbang, pesawat-pesawat supersonik yang hebat itu pun tak boleh nak tembus. Melihat tentera-tentera berkuda beramai-ramai datang, boleh terbang pula kuda itu menyerang mereka. Ini tentera Rusia ramai yang menyerah diri. Rusia tidak menang lawan Afghanistan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini cerita tentang ketakutan dalam perang. Takut, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi tu, Nabi tak bagi orang pergi perang, orang banyak hutang, tuan-tuan, tak boleh pergi perang. Orang yang isinya nak bersalin, orang ayah ibunya sakit, orang yang punya tanggungjawab, orang yang punya pekerja, mereka ni ada sebab-sebab untuk diuzurkan daripada peperangan. Tapi bagi orang yang rindu mati syahid, mereka akan pergi. Tapi Abdullah bin Rawahah dalam kisah yang dikemukakan dalam kitab-kitab sejarah para sahabat, sedikit rasa takut dan begini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan perasaan itu dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia taraddud. Bahasa Arab ni kata taraddud. Taraddud ni masa macam apa kita nak kata bahasa Melayu Ustaz Syafiq Murad ada kat sini. Taraddud ni rasa macam berbelah bagi.
melihat ketakutan tentera, musuh yang lengkap bersenjata, bilangan mereka ramai. Tentera Islam berapa orang tuan-tuan? Berapa ribu? Tentera Rom 200,000 tuan-tuan. Maka mana nak melawan ini? Akhirnya Abdullah bin Rawahah ini dikatakan dalam kisah ni tuan-tuan, wallahu a'lam, dikatakan bahawa Abdullah bin Rawahah ini diberi tempat tidur dalam syurganya. Katilnya ada sedikit bengkok tuan-tuan, nak dibandingkan dengan katil dua orang sahabatnya, iaitu Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Talib. Indahnya, hebatnya syurga mereka, tapi Abdullah bin Rawahah ni kerana sedikit taradud dalam hatinya, tidak menafikan kepribadiannya hebat tuan-tuan, tapi dalam perang itu terasa sedikit taradud, sedikit belah bahagi. Maka Allah telah menjadikan dia berada di tingkatan bawah sedikit daripada dua orang panglima Islam yang awal itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang Allah telah meletakkan untuk kita satu benda, tapi kita buatlah yang terbaik, mengharapkan daripadanya. Kerana ayat ini mengajar kita, memang manusia itu telah ditentukan oleh Allah keadaannya, tetapi janganlah kita dalam perkara-perkara ketaatan ini kita menafikan ataupun kita berbelah bahagi, kita tak bersungguh-sungguh, kita menjadikan alasan bahawa beginilah ketetapan aku tak boleh buat lebih daripada ini. Ini satu tanggapan yang salah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Walaupun segalanya telah ditetapkan Allah, tapi buatlah bersungguh-sungguh. Ajar anak-anak itu untuk bersungguh-sungguh kerana Allah, belajar bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh untuk Allah, kerana Allah lah yang lebih tahu siapa yang layak untuk mendapat hidayah daripadanya. Jadi ayat ini mempunyai kaitan rapat dengan ayat sebelumnya, iaitulah manusia ini kalangan mereka yang lupa daratan, yang tak ingat kepada Allah ketika dia senang, dia lupa pada Allah ketika dia susah, barulah dia nak kembali pada Allah, barulah dia putus asa, barulah dia maka dia akan bertanya, kenapa pula rumah saya yang banjir? Saya pernah buat rumah kat sini, dulu berlaku banjir kan tuan-tuan di satu tempat dalam negara kita. Maka yang kena banjir ni rumah orang-orang kaya, orang miskin tak kena pula. Maka ketika ditemu juga orang kaya ni dengan bongkaknya berkata, sombongnya, moga Allah ampunkan, moga dah taubatlah orang ni tuan-tuan ni. Ketika ditemu juga dalam TV itu, dia berkata, kenapa pula rumah saya yang kena ya? Kenapa tak rumah orang lain? Boleh tak tanya agak-agak, kalau seseorang tu sakit, dia bertanya pada doktor, kenapa saya yang kena, kenapa bukan orang lain? Itu ini kata-kata yang sangat bahaya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kata-kata yang sangat bahaya, menampakkan rasa pemberontakan dan tidak redha, dan merasakan Allah ini tidak hikmah, atau ayat yang mungkin lebih kasar, Allah itu jahil, na'udzubillah, dalam keputusan-keputusan yang telah dikenakan kepada seseorang. Jangan kata begitu tuan-tuan ni. Jadi kita hendaklah berusaha untuk melakukan ketaatan, kebaikan, walaupun kita tidaklah berada pada posisi yang kita suka. Saya nak jadi orang kaya dulu baru saya nak bersedekah. Tak. Sekarang dengan kawan-kawan ni kau sedekah. Saya kalau jadi doktor pakar, barulah saya ada kesempatan untuk buat baik. Engkau jadi nurse sekarang, kau tak boleh kau buat baik pada orang. Gitu soalannya. Nah, saya kalau jadi orang kaya, bolehlah buat masjid. Kau tak kaya pun, kau tak boleh ke derma RM1, RM2 dan tabung masjid? Tak boleh ke kau beli buku-buku yang baik hadiah kat orang? Bukan cerita pada kau untuk buat sekolah. Mungkin kau tak mampu nak buat sekolah, tapi tak boleh ke kau beli buku tafsir sebagai contohnya, Quran ke, Quran terjemahan ke, apa yang kau mampu, sedekah kat masjid, tinggalkan kat masjid, jadikan di warisan wakaf kamu untuk masjid. Boleh. Jadi ini maksud ayat Allah SWT. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Jadi hendaklah setiap orang itu mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya, buatlah ikut kemampuan, kecenderungan, potensi diri yang telah saya jelaskan tadi. Ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lihat ni pada muka 393, dia bercerita, satu hari aku berjalan bersama Rasulullah di sebuah kebun di Madinah. Ketika itu baginda dalam keadaan bertongkat dari pelepah kurma. Kemudian baginda melalui sekumpulan orang Yahudi. Sebahagian mereka berkata kepada sebahagian, tanyakan kepadanya tentang ruh. Sebahagian lain berkata, jangan tanya kepadanya. Maka sebahagian mereka bertanya kepada Nabi SAW, Muhammad, apakah ruh itu? Baginda tetap bersandar pada pelepah kurma. Aku kira Allah akan menurunkan wahyu kepada baginda
Dan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Lebih lanjut Allah bin Mas'ud berkata, kemudian sebahagian mereka berkata kepada sebahagian lain, lihat, kami dah katakan kepada kamu, jangan kamu bertanya kepadanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Redaksi ataupun siak ayat ini menunjukkan bahawa ayat ini turun di Madinah ketika Nabi ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh. Padahal surah ini keseluruhannya merupakan surah Makkiyah. Mungkin ayat ini turun 2 kali seperti surah Al-Fatihah. Turun di Mekah sekali, turun selepas hijrah kali kedua. Jadi demikian juga ayat tentang ruh ini, ia turun sekali sebelum Nabi berhijrah, sekali selepas Nabi berhijrah. Ada kebarangkalian berlaku demikian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Jawablah, ruh ini urusan Tuhanku. Nak bagi mudah faham ruh ni senang saja. Tuan-tuan lihat mata tuan-tuan, walaupun mata kita ni boleh membaca, boleh mengenali warna hijau. Kita ni mungkin orang lelaki tak pandai lah lihat warna hijau. Tapi isteri kita pandai lah lihat warna hijau. Ni hijau ni, hijau ni, hijau ni, nak pakai tudung kan tuan-tuan. Kalau kita orang lelaki ni hijau sama je. Sebenarnya hijau ni tuan-tuan, kata para saintis penglihatan, ahli-ahli berkaitan dengan penglihatan visual, mengatakan bahawa sebenarnya hijau tu saja ada 800 warna hijau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka komponen mata ni apa benda dipanggil? Pigment ke apa benda ke, pixel ke, color ke, mata boleh mengenalinya bagi orang yang tidak mengalami rabun warna lah. Dia boleh mengenali, boleh mengetahui, boleh proses maklumat. Tapi kalau orang itu dah meninggal dunia, mata tu boleh proses lagi tak tuan-tuan dan agak tuan-tuan? Ini otak yang Allah jadikan dalam kepala seseorang kita. Otak ni boleh memikirkan trilion tuan-tuan, mungkin zillion apa benda, tak boleh nak kira bilangan maklumat yang boleh masuk dalamnya dari tapis. Tapi kalau orang tu mati, agak otak tu berguna lagi tak agak tuan-tuan? Boleh jawab tuan? Ni lidah kita boleh merasa berbagai warna. Ada daerah-daerahnya, spot-spotnya boleh rasa pahit, manis, panas, sejuk dan sebagainya. Kalau orang mati, lidah tu boleh berfungsi lagi tak agak? Buah pinggang ini dia memproses dan juga menapis air dan juga zat yang diperlukan di badan. Kalau seorang itu mengalami penyakit buah pinggang, Allahu Akbar. Itu sebab kita kena selalu doa lah tuan-tuan ya. Doa antara yang pernah saya wasiat kepada tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Dalam TV pun ada banyak doa ni dibacakan oleh para ustaz. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit baras, kusta, wal juzam, penyakit sopak kulit, wal junun, penyakit gila, dan juga wasayil asqam, dan penyakit-penyakit bahaya. Buah pinggang ni kalau dia tidak boleh bekerja lagi, maka seseorang kena pergi ke hospital untuk buat dialisis kan. Sekali buat dialisis itu mesinnya bukan yang besar tuan-tuan, walaupun telah dikecilkan saiz macam ni, tapi tetap juga besar. Berapa lama orang itu boleh bertahan dengan sebab penapisan yang dia buat selama berapa jam tu tuan-tuan agak? 2 hari, 3 hari, sebulan, seminggu. Pendek sangat tempohnya. Nanti kena pergi lagi untuk cuci darah, cuci air dan sebagainya. Jadi buah pinggang yang begitu complicated tugasnya, begitu hebat Allah jadikan, dia boleh berfungsi lagi tak tuan-tuan kalau orang tu meninggal dunia agak? Ni saya nak buat kaitan perkara ni untuk kita faham bahawa roh yang ada dalam badan itu hingga menyebabkan badan ni boleh berfungsi. Mata boleh melihat. Ni hati dalam diri kita. Na'udzubillah ya kalau kena penyakit berkaitan dengan hati. Hati tu menapis darah, hemoglobinnya, sel darah merahnya tuan-tuan, dan dia membuang segala kekotoran. Macam mana Allah jadikan ni? Hati tu begitu kompleks tugasnya. Kalau orang itu meninggal dunia, berapa minit saja lepas kematian dia akan mati, hati tu dah tak boleh berfungsi. Tanyalah kepada pakar-pakar jantung, berapa minit saja dia boleh berfungsi selepas orang tu mati. Disahkan kematian, dia tak boleh berfungsi lagi. Itu sebab kalau orang nak menerima organ ni, dia kan ada sign, terms and condition yang tertentu untuk bolehkan anggota tu dimanfaatkan sebelum dia meninggal dunia. Kerana once dia meninggal dunia saja, anggota tu sudah tidak boleh digunakan lagi. Maka itulah maksudnya roh. Amat sukar untuk kita fahami. Kalau seseorang buat tesis PhD sebagai contohnya, kita buat tesis PhD, nanti doktor supervisor pun beritahu kepada kita, ni rujukan awak kurang banyak, saya tak nak buku tebal sangat, tapi saya nak rujukannya banyak. Maka seorang pun beratus-ratus rujukan dia buat. Pada 6 muka surat itu beratus-ratus kitab dibacanya.
untuk memastikan dia sampai ke level intellectual scholar, nak jadi orang bijak, orang berkeahlian. Nanti di viva berdebat dia, kena pertahankan prinsipnya, apa signifikan tesis kamu. Dia tanya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mengajar kita untuk fikir secara kritis dan juga kreatif. Kan? 2K itu, 2C itu. Tapi tuan-tuan, boleh tak manusia, mana-mana hospital ataupun mana universiti pengajian tinggi menjelaskan kepada kita apakah roh itu? Tak ada seorang boleh buat, tuan-tuan. Tak ada seorang yang mampu. Kerana begitu simple Allah nak bagi kita tahu kepada kita, menunjukkan keunggulan, keagungan, kehebatan Allah ini pada bab bila seseorang itu meninggal dunia, maka anggotanya sudah tidak berfungsi lagi, matanya sudah tak berfungsi lagi, otak itu sudah tak berfungsi lagi, buah pinggang yang hebat itu tak boleh berfungsi lagi, paru-paru sudah berhenti, maka anggota badan sudah berhenti. Mungkin si ayah itu sangat disayangi oleh anak-anaknya, dicium, dipeluk, maklumlah ayah punya wang banyak. Tapi kalau ayah itu meninggal dunia, min ikramihi tadfinuhu, tanda kemuliaan seorang yang telah mati itu ditanamnya di lekas. Mungkin kalau dia mati, dia satu tempat dan ruang rumahnya, maka rumah itu, bilik itu nak dimasuki anak-anak pun mereka takut, mati fulan kat situ, ayah mati, takut tuan-tuan. Walaupun di dunia masih hidupnya, dia tanda tangannya bernilai mahal itu, berjuta cek dia boleh sign. Tapi meninggal dunia, harta tu sudah tidak berfungsi lagi untuknya, dia tidak diperlukan lagi. Walaupun bijak macam mana sekalipun, akan orang lain menjalankan tanggungjawab itu. Roh dah berpisah daripada jasad, tuan-tuan. Maka ini maksud Allah SWT. Allah hebat macam mana kamu sekalipun, tapi tanpa roh, jasad itu sudah tidak berguna lagi. Tuan-tuan, agak-agak kalau orang meninggal dunia dengan orang hidup, saya tak pernah buat lah. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang hidup dengan orang mati, ketika hidup dan matinya, dia ditimbang berat badannya. Katalah masih dia hidup, beratnya 70 kilo, 70 kilogram. Lepas dia mati, timbang, ada kurang tak berat badan dia? Boleh tuan jawab saya? Ada doktor-doktor ke dalam program kita sini? Saya tak pernah buat lah, tapi terfikir dan fikiran. Orang yang hidup dan mati, orang yang sama, masih hidup, ditimbang berat badannya, dia meninggal dunia, ditimbang berat badannya, kurang tak? Saya yakin berat badan tu tak berubah, tuan-tuan. Tapi kenapa yang masih hidup itu, dia boleh bergerak, boleh berlari, boleh bawa kereta, mati itu, jasad yang sama, tapi tidak berfungsi. Walaupun matanya masih cantik, rambutnya masih hitam, kulit masih tegang, orang meninggal dunia itu kan sebahagiannya kan, tapi mana pergi roh itu, tuan-tuan? Ini maksud Allah SWT. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang roh, hai Muhammad. Jawablah bahawa roh itu urusan Tuhan kamu. Kamu tidak diberi melainkan sedikit saja ilmu. Kamu tulis macam-macam jurnal pun di peringkat universiti, orang bangga dengannya. Kamu dapat pencapaian tertentu, qualification tertentu, menyebabkan merit kamu, kedudukan kamu di universiti itu, digelar pangkat itu dan ini. Tapi ilmu yang kamu ada untuk menjelaskan hakikat ni tidak ada langsung. Tidak ada langsung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Oh, ni satu benda yang pelik, tuan. Pernah diceritakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya tentang ar-ruh, dan saya telah merujuk bahawa perkara ini disebut juga oleh Al-Imam Ibn Munzir, Tabarani, Al-Baghawi. Tabarani contohnya dalam Mu'jam Al-Kabir, Hakim dan juga Mustadrak, dan dianggap sahih olehnya, disepakati oleh Imam Zahabi, iaitu kisah tentang seorang sahabat yang namanya Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah pun terkorban syahid dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu beliau mati syahid. Tapi beliau bila mati syahid pada waktu itu, beliau muncul dalam mimpi seorang sahabat yang turut serta dalam perangan itu, mengatakan, hai fulan, tolonglah engkau beritahu kepada Khalid yang menjadi ketua tentera Islam ketika berperang di Yamamah ini, supaya mengambil baju besi aku, mengambil perisai aku yang telah pun dicuri oleh seseorang Muslim yang terlibat dalam perangan ini. Allah, orang Islam pun kadang-kadang mencuri juga, tuan-tuan. Jadi ini pilihan masing-masing lah, nak buat baik atau nak buat jahat. Di kita sendiri, seperti ayat ni tadi menceritakan, kul ya'malu ala syakilati, kamu punya kemampuan untuk buat baik atau buat jahat, kamu yang pilih, kamu yang pilih, dan Allah akan beri pada kamu berdasarkan pilihan kamu. Maka orang ni mencuri baju besi ataupun perisai sahabat yang mulia yang telah mati dalam peperangan Yamamah ini, namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Maka sahabat ni pun beritahu pada Khalid, dan mereka pun pergilah ke tempat yang dimaksudkan, yang dilihat dalam mimpi itu, bahawa lama kutiltu marra bi rajul min muslimin wa akhadha dir'i
wa manziluhu fi aqsan nas wa 'inda khaba'ihi farasun. Dia menceritakan bahawa kau pergi ke tempatnya sekian dan tempat dia sembunyikan perisai atau baju besi aku tu, dia sebuah tempat, kudanya ada duduk di tempat sekian-sekian, dia sembunyikan. Maka Khalid Walid dengan sahabat ni pergi, dan betul-betul memang ada baju besi ataupun perisai yang dimiliki oleh Sabit itu, dimati orang itu mencurinya. Dan dalam mimpi itu lagi, bahawa sahabat ini telah diamanahkan supaya minta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pada masa itu menjadi khalifah di Madinah agar membantu Sabit. Sabit ni kaya sebenarnya, tapi dia ada hutang, dia tak bayar ketika dia mati syahid itu. Maka kalau kau pulang ke Madinah nanti, tolonglah beritahu kepada khalifah kita, khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq, supaya membayar hutang aku. Maka mereka pun, sahabat ni pun cerita pada Khalid, mereka pulang ke Madinah, mereka beritahu pada Abu Bakar, dan Abu Bakar wa amdha wasiyatahu, Abu Bakar telah melaksanakan permintaannya yang dilihat dalam mimpi itu. Perkara ni memang pelik lah tuan-tuan mulia Allah sekalian, kerana dalam Islam apa yang dilihat dalam mimpi tidak boleh jadikan hujah untuk menentukan hukum, kerana kalau dibenarkan perkara ini akan membuka ruang kerosakan yang banyak dalam Islam. Bila setiap orang mengaku dia bertemu dengan Rasulullah, dia bertemu dengan fulan bin fulan, maka banyak hukum hakam Islam yang akan tergandala dengan sebab clash dengan mimpi-mimpi orang tertentu. Maka dalam Islam tidak membenarkan hukum menjadi diambil pada mimpi. Tapi dalam peristiwa ini, ia merupakan satu benda yang pelik, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah pun mengambil keputusan berdasarkan kepada mimpi yang dilihat oleh sahabat ini, kerana ada karinah. Jadi dalam kes ini, walihadha lama wajada Abu Bakrin ad-dir' fil makan alladhi wasafahu Thabit bin Qais ajaza Abu Bakar wasiyatahu wa nafazaha li'anna al-qara'in dalat ala sidqiha. Para sahabat merupakan golongan yang terbaik. Mereka tentulah buat keputusan ini dengan ilham yang Allah berikan, dan Nabi telah bersabda, wa inna min ummati qaumun muhaddathun, di kalangan umat aku ada mereka yang mendapat ilham daripada Allah. Maka Sayyidina Umar sebahagian daripadanya, Abu Bakar pun tentulah sebahagian daripadanya, bahawa mereka ini mendapat perkara-perkara yang merupakan hadiah daripada Allah untuk mereka, dan mereka boleh buat keputusan berkaitan dengan cerita tentang roh yang pelik ini. Roh telah pisah daripada jasad, tapi sahabat itu mampu bertemu dengan Sabit yang telah wafat ini, mungkin di alam rohnya ketika mereka tidur. Kerana yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Bahawa Allah Taala itu yang menahan manusia itu ketika mati rohnya dalam diri. Bagi yang telah meninggal dunia, maka rohnya itu akan keluar. Itu sebab kadang-kadang diceritakan oleh para ulama, Ibn Qayyim menceritakan, kadang-kadang kita berada di satu tempat, kita rasa macam biasa datang kat sini, walaupun kita tak pernah datang. Mungkin ini alam roh, yang ketika kita tidur, roh kita itu boleh bergerak begitu pantas ke tempat yang kita tidak tahu. Maka dia sampai ke situ, menyebabkan bila kita jasad kita sampai di situ, maka kita berfikir macam pernah hadir kat sini. Ini keajaiban alam roh yang sukar untuk dijelaskan tuan-tuan. Madailah contoh tamsilan yang telah saya berikan kepada tuan-tuan sebagai bukti hebatnya ilmu Allah, kecilnya kita, kurangnya ilmu kita, dengan contoh-contoh perumpamaan yang telah saya berikan tadi. InsyaAllah pada malam esok saya nak ajak tuan-tuan untuk belajar satu doa Nabi kita SAW berkaitan dengan perkara ni. Madailah setakat ni untuk berhenti. Dan insyaAllah pada malam esok saya akan ceritakan kepada tuan-tuan lanjutan lagi kisah berkaitan dengan roh ini, pengalaman para sahabat wallahi alaihim ajma'in. Ia merupakan satu benda yang kita tidak boleh nak jelaskan, kita tiada ilmu untuk jelaskan, tapi ada perkara-perkara tertentu yang menarik juga untuk kita bincangkan, sebutkan dalam kaitan peristiwa ini. Dan begitu juga sebuah doa yang Nabi kita ajar, minta kepada Allah perlindungan daripada perkara-perkara keburukan. Jadi setakat ini saja dulu. Mudah-mudahan Allah beri pada kita ilmu, kekuatan, kesuburan iman, kesihatan, keafiatan. Banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa yang telah kita pelajari sebelum ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, beratnya satu bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa, dan bertimpa-timpanya kesengsaraan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada, dan juga buruknya satu ketetapan
sekadar Allah tetapkan itu baik-baik belaka, tapi dalam konteks ini majaznya merujuk kepada kadang-kadang ada benda yang kita anggap dia kurang baik. Su'il qada wa min syamatatil a'da, dan daripada bergembiranya musuh di atas kelemahan-kelemahan kita. Banyakkan doa ni tuan-tuan. Esok saya akan ajar tuan-tuan satu doa lagi berkaitan dengan ayat ini. Setakat ni saja dulu. Semoga video ni dapat dipanjangkan kepada seramai orang keliling kita. Mudah-mudahan beri kefahaman mereka dan memberi jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka lalui. Jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang masih lagi anak-anak kita bercuti, isilah masa lapang mereka dengan ilmu yang manfaat. Antara doa Nabi kita SAW, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, manfaatkan aku dengan apa yang kau ajar kepadaku, ajarlah ilmu yang berguna untukku, dan wazidni ilman, tambahlah ilmuku wahai Tuhan. Mudah-mudahan anak-anak kita waktu seperti sekarang ni ada pengisian di rumah. Kita pergi kerja, anak kita buat latihan kat rumah. Kami Telaga Biru alhamdulillah menerbitkan buku-buku latihan berbagai-bagai tingkatan dan darjah untuk kegunaan anak-anak kita, daripada darjah 1 sampai darjah 6. UPKK ada, UPSR ada, PSRA ada. Bagi anak-anak kita sekolah menengah, kami Telaga Biru menerbitkan berbagai-bagai buku matematik, sains, geografi, sejarah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk PT3 dan juga SPM. Jangan lupa menghubungi sahabat-sahabat saya, Puan Intan, Cik Ridwan Zaino, Cik Safwan dan Cik Farid Nizan, yang nama mereka ada dalam komunikasi kita di Facebook ni. Tolonglah manfaatkan ilmu yang ditulis oleh guru-guru yang sangat wibawa, guru-guru yang sangat berkualiti, guru-guru cemerlang, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama yang ada di Telaga Biru, yang mereka menulis buku untuk anak-anak kita di rumah agar terisi masa mereka, tidak membazir begitu saja tuan-tuan. Alhamdulillah kami telah menerbitkan banyak buku latihan, buku akademik, topikal dan sebagainya untuk berbagai-bagai jaluran akademik, topik. Jadi ingat buku pelajaran, bagilah peluang ke Telaga Biru untuk bekerjasama dengan tuan-tuan, mendidik tuan-tuan. Seterusnya, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban, kami di Zahzan Travel akan bantu tuan-tuan untuk menyempurnakan niat yang murni itu untuk korban dan juga akikah. Bukan saja di Damsyik, malahan di Mekah dan juga di Sudan. Tuan-tuan boleh berhubung dengan yang bahagia Ustaz Faiz Mukhtar, CEO pada Zahzan Travel. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu tuan-tuan, dan di Mekah pun ada ramai orang memerlukan. Kami berhajat untuk membantu mereka kerana tiada musim haji pada tahun ini. Jemaah haji ramai tak dapat pergi menunaikan haji, maka terganggulah pendapatan ramai di kalangan saudara-saudara kita di kalangan orang petani, orang Melayu Malaysia yang duduk di sana, yang mereka lahir di sana, membesar di sana, bersekolah di sana. Cuma mereka tak ada peluang masuk universiti kat sana kerana tiada kerakyatan untuk mereka, maka tak dapat belajar tinggi. Tapi mereka membantu jemaah-jemaah haji di tempat kita. Pada musim ini tiada jemaah haji, mereka tak ada kerja tuan-tuan, pendapatan mereka terganggu. Alangkah baiknya kalau tuan-tuan melakukan korban akikah untuk kami bantu mereka yang susah ini. Di Mekah maksud saya, di Mekah, di Damsyik, negara dilanda peperangan itu, dan juga di Afrika. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Terima kasih. Tolong panjangkan, share video ini dan like Zahzan Travel dan juga Telaga Biru. Bantulah kami untuk membantu tuan-tuan dan sekalian saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.